Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang ke-5 dan yang ke-6 dalam bab reka bentuk makanan. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ada dua lah, iaitu kita nak hasilkan reka bentuk makanan dan juga kita nak hasilkan pembungkusan makanan. Okey. Yang kedua adalah kita akan menilai reka bentuk makanan yang kita dah hasilkan. Okey, sebelum tu kita tengok dahulu. Dalam reka bentuk makanan ni kan, of course lah kita nak hasilkan makanan kita tu makanan yang kreatif, makanan yang efektif. Jadi macam mana kita nak hasilkan ni kan? Dengan kita gabungkan dari segi elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk, iaitu kedua-dua ni kita dah belajar dalam subtopik yang keempat. Okey, dalam kita nak mereka bentuk makanan ni ada 5 perkara penting yang kita perlu ingat, iaitu dari segi keseimbangan, bentuk, tekstur, rasa dan juga saiz. Jadi kelima-lima perkara ni kita kena ambil tahulah. Yang pertama kita tengok dahulu apa macam mana keseimbangan ni kan. Keseimbangan ni dari segi cara penyusunan makanan kita, adakah memberi impak kepada emosi ataupun tidak. Dari segi warnanya, dari segi bentuk, saiz dan juga tekstur. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk ni sama ada kita nak rancang, kita nak gunakan pelbagai bentuk ataupun kita nak buat susunan ketinggian. Antara bentuk dan juga susunan ketinggian ni merupakan satu variasi dalam kita nak mereka bentuk makanan kita. Sama ada bentuk yang kita guna tu seperti bintang ke, seperti bola ke, macam itulah bentuk. Kalau susunan ketinggian ni kita boleh tengok contoh orang sekarang dah buat burger, dia susun secara tinggi tu kan. Itu adalah secara susunan ketinggian. Okey, seterusnya kita tengok pula tekstur. Tekstur ni contoh kalau kita tekstur ni gabungan daripada keseimbangan dan juga tekstur. Iaitu contohlah macam kalau kita nak jual dodol kan. Adakah dodol kita tu mempunyai tekstur yang cair? Adakah tekstur dodol kita tu likat? Macam gitulah. Itu adalah tekstur, sama ada cair ke, likat ke. Itu adalah tekstur. Okey. Seterusnya kita tengok pula dari segi rasa. Rasa ni kalau daripada mata kita tak boleh nak tahu kan sama ada makanan tersebut sedap ataupun tidak. So rasa ni kita kena guna lidah lah. So kita nak tahu sedap ke tidak, kita kena guna lidah. Di mana lidah kita kan ada deria rasa. Jadi macam mana rasa ni dihasilkan? Rasa ni dihasilkan daripada gabungan-gabungan bahan. Contoh dekat sini kita ada laksa. Kan laksa ni gabungan bahan daripada ikan, daripada cili kering, bawang, bunga kantan, daun kesum dan sebagainya kan. Daripada gabungan-gabungan bahan tu kita dapat hasilkan rasa yang unik dalam mereka bentuk makanan. Okey. Seterusnya saiz. Saiz kita selalunya tengok dari segi saiz hidangan, di mana saiz hidangan ni kita kenalah seimbang dengan saiz pinggan ataupun bekas. Contoh saiz hidangan kita tu untuk satu family. Jadi kita kena gunalah saiz pinggan ataupun saiz bekas yang besar supaya boleh dinikmati oleh satu family. Okey, itu adalah saiz. Okey, itu adalah beberapa lah 5 perkara penting kan yang kita kena masukkan dekat dalam reka bentuk makanan kita. Okey, sebelum kita nak reka bentuk makanan ni kan, ada beberapa lagi faktor yang kita kena ambil tahu. Ada 7M dekat sini. So kita ada 7 faktor. Apa itu 7M ni kan? Okey, 7M ni adalah kita nak membentuk image ataupun personality. So bermaksud dekat sini dalam kita mereka bentuk makanan, pastikan reka bentuk makanan yang kita hasilkan tu mempunyai cita rasanya yang tersendiri. Kita tak meniru
kita tak meniru reka bentuk makanan orang lain. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memilih bahan yang sesuai. Okey, contoh dekat sini kita nak masak, kita nak cipta reka makanan, contohnya bihun sup. Kita kena gunakan bahan yang sesuai lah untuk kita nak buat bihun sup. Kita kena ada bihun, lepas tu bahan-bahan untuk kita nak buat sup kan. Itu adalah memilih bahan yang sesuai. Okay, seterusnya memilih warna makanan yang sesuai. Okey, contohnya kita nak buat nasi goreng. Okey, dalam kita nak mencipta reka bentuk makanan nasi goreng ni, kita kena pilih warna yang sesuai, seperti warna hijau untuk sayurannya, nasinya kita buat warna kuning-kuning, macam itulah contohnya. Okey, yang seterusnya kita tengok pula dalam memilih reka bentuk yang tidak melanggar tata susila agama dan juga kaum. So, kita kena pastikan dalam kita mereka bentuk makanan ni, kita tidak menyentuh sensitiviti mana-mana agama dan juga kaum. Kita kena saling menghormatilah, sebab dekat dalam Malaysia ni kan kita ada pelbagai kaum. Okey, untuk yang ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk yang kelima, kita kena memilih saiz yang sesuai. Macam mana memilih saiz yang sesuai ni kan? Memilih saiz yang sesuai ni di mana kita contoh kita guna contoh saiz contoh pengguna kita adalah orang dewasa. Jadi kita kena buat reka bentuk makanan kita untuk saiz untuk orang dewasa. Kalau kita buat untuk kanak-kanak, fokus kita untuk kanak-kanak, kita kena buat saiz yang sesuai untuk kanak-kanak. Kalau kita nak dua-dua, jadi kita kena buat pilihan lah. Jadi pengguna boleh pilih. Okey, seterusnya kita tengok pula yang keenam, menggunakan peralatan yang sesuai dengan bentuk makanan yang akan dihasilkan. Contoh kita nak hasilkan nasi goreng kan. Kalau nasi goreng, kita kena guna peralatan apa? Peralatan seperti periuk nasi untuk kita nak masak nasi, kuali, senduk dan sebagainya. Itu adalah macam mana kita nak menggunakan peralatan yang sesuai. Okey, seterusnya memilih bekas hidangan yang sesuai dengan reka bentuk yang kita nak hasilkan. Okey, kita kena pastikanlah bekas yang kita pilih tu kena sesuai dengan reka bentuk makanan kita. Contoh, kita nak buat bihun sup, bekas hidangan kita mestilah mangkuk. Okey, seterusnya, kita dah tahu apa beberapa faktor dan juga perkara-perkara penting, barulah kita boleh reka bentuk makanan kita. Okey, sebelum kita nak reka bentuk makanan ni, kita kena pastikan reka bentuk makanan yang kita hasilkan tu berdasarkan dengan lakaran yang kita dah buat. Okey, contohnya macam ni lah. Ini adalah lakaran kita. Okey, lakaran ni untuk kita hasilkan kita punya reka bentuk makanan, kita kena berdasarkan lakaran kita. Contoh macam ni, ini lakaran, ini adalah hasilnya. Nampak tak? Dalam kita membuat reka bentuk makanan ni, ingat kita masukkan 5 perkara penting tu kan. Keseimbangan bentuk, tekstur, rasa dan juga saiz. Dekat sini ada keseimbangannya kan. Pada hujung-hujung ni, semua hujung bentuk bintang ni diletakkan brokoli kan. Lepas tu dari segi bentuk, bentuk ni digunakan bentuk 3 segi, bentuk bulat, itu adalah bentuk. Tekstur, kalau tengok dari segi tekstur ni, kita tengok pada sayurnya, pada telur, telur adakah dimasak separuh masak, sayur adakah sayurnya dicelur, kalau celur rasanya taklah rangup kan, kalau seperti yang tak dicelur. Okey, seterusnya rasa. Rasa ni kombinasi daripada kesemua bahan-bahan ni dan juga saiz. Kalau saiz ni untuk kanak-kanak, jadi kita buatlah saiz reka bentuk kita untuk saiznya kecil untuk kanak-kanak. Kalau untuk orang dewasa, kita buatlah saiz yang besar. Okey.
kita dah settle lah. Kita dah settle reka bentuk makanan. So, kita tengok pula pada bahagian pembungkusan makanan. Okey, ada beberapa faktor dalam kita nak mereka bentuk pembungkusan makanan. Yang pertama adalah kita kena tentukan sasaran pasaran kita. Okey, contoh macam nasi lemak ni kan. Kita nak sasarkan kepada orang yang busy dekat bandar tu kan. Jadi, kita sasarkan kita punya makanan ni pada pembungkusan makanan ni pada orang yang busy. Contoh orang yang kerja dekat bandar kan. Jadi mereka nak makan pun senang, nak buang pun senang. Okey, seterusnya kita kena membentuk image ataupun personality berdasarkan cita rasa dan juga keuntungan sasaran consumer. Okey, dari segi praktikalnya, dari segi elegannya dan juga kecanggihannya. Okey, contoh macam inilah pembungkusan makanan yang praktikal, elegan dan canggih. Nampak tak sudu diletakkan di sebelah sini, senang kan. Makanannya kita letak belah bawah, lepas tu kita nak bawa pun senang. Bungkusan yang macam ni. Okey, seterusnya kita kena tentukan ciri-ciri penting produk kepada consumer. Consumer ni adalah pengguna lah. Di mana dekat dalam pembungkusan makanan ni kita masukkan prinsip keringkasan yang kita dah belajar dalam subtopik 4. Keringkasan tu bermaksud kita buang benda yang tak penting, kita masuk benda yang penting. Okey, seterusnya adalah penggunaan warna yang betul dan menarik. Kalau kita gunakan warna yang betul, warna yang menarik, jadi akan memberikan kesan kepada pembungkusan makanan kita. Contoh, daripada jauh je, kalau warnanya menarik, orang akan tertarik dengan pembungkusan makanan kita. Okey, yang seterusnya, yang kelima adalah dari segi penggunaan image. Okey, penggunaan image ni kita dah belajar kan dalam subtopik 4, iaitu ilustrasi kan. Ilustrasi kita dah belajar. Ini adalah elemen pembungkusan. Ilustrasi, kita gunakan image sebagai kita punya pembungkusan. So, kalau kita gunakan image, lagi senanglah pengguna nak tahu apa itu produk kita ni kan. So, daripada kita gunakan teks yang panjang-panjang kan, so orang nak kena baca lagi. Jadi dekat situ susah untuk kita nak tarik perhatian pengguna. Okey, seterusnya adalah dalam kita membuat reka bentuk pembungkusan makanan ni, kita kena pilih bahan pembungkusan yang mesra alam. Sebab apa? Sebab kita nak memelihara alam sekitar. Okey. Seterusnya okey, kita masuk dalam bab penilaian, menilai reka bentuk makanan, iaitu apa tujuannya kita nak menilai reka bentuk makanan ni? Tujuan yang pertama adalah untuk kita nak kembangkan idea dalam mereka bentuk makanan. Jadi kalau kita menilai dekat situ, kita boleh tahulah apa yang nak ditambah baik dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah kita nak memilih bahan-bahan yang tepat. Jadi kalau kita menilai kita punya reka bentuk makanan, contoh kita rasa tak sedap, so adalah bahan-bahan yang boleh kita tambahkan untuk kita nak pastikan makanan, reka bentuk makanan kita tu lagi sedap. Okey, seterusnya adalah menunjukkan inovasi dan juga kreativiti, di mana kalau inovasi dan kreativiti ni kita lakukan reka bentuk makanan kita tu menarik, mempunyai bentuk-bentuk yang boleh menarik perhatian pengguna. Okey, seterusnya tujuan menilai ni kita boleh menggunakan alat dan juga teknik yang betul. Okey, itu adalah tujuan dalam kita membuat penilaian. Okey, dalam menilai ni, dalam kita menilai reka bentuk makanan, ada beberapa kriteria lah, iaitu yang pertama adalah dari segi kecenderungan. Kecenderungan. Yang kedua adalah dari segi kandungan unsur. Okey, kalau kecenderungan ni kita ada kreativiti, inovasi dan juga keaslian reka bentuk. Okey, kalau kreativiti ni kita nak tengoklah adakah reka bentuk makanan awak ni cantik,
adakah ianya kreatif, adakah ianya unik, menarik perhatian. Itu adalah dari segi kreativiti. Kalau inovasi, kita nak tengoklah adakah idea yang awak hasilkan tu dipelbagaikan, adakah ada perubahan dalam awak punya reka bentuk. Dan juga yang terakhir adalah keaslian reka bentuk. Kita nak tengoklah adakah idea yang awak hasilkan ni idea yang original, ataupun idea yang awak curi daripada yang dah sedia ada. Okey, kalau dari segi kandungan unsur ni ada dua lah, iaitu simbolik dan juga estetika. Okey, simbolik ni kita tengok dari segi adakah awak punya reka bentuk makanan tu mempunyai daya penarik kepada pengguna kita. Okey, yang kedua ni kalau dari segi estetika ni kita nak tengok adakah awak masukkan unsur-unsur seperti elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk dalam pembungkusan awak. Okey, ini adalah langkah-langkah macam mana kita nak menilai reka bentuk makanan. Yang pertama, kita akan tengok dari segi lakaran. Lakaran ni kita akan tengoklah adakah lakaran awak ni mempunyai idea yang berkembang daripada contoh macam pembungkusan idea pertama, idea kedua dan idea ketiga. Kita nak tengok dekat situ ada perkembangan tak dari segi inovasinya, dari segi kreativiti dan juga keaslian reka bentuk. Okey, yang kedua, kita akan tengok dari segi pemilihan bahan, alatan dan juga teknik yang awak guna tu. Adakah betul? Adakah teknik, bahan dan juga alatan yang awak guna ni akan dapat menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, hasil yang terakhir reka bentuk makanan ni perlulah memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tu seperti fungsi, estetika, ergonomi, keselamatan ataupun nilai komersial. Adakah awak punya reka bentuk makanan ni boleh dipasarkan ataupun tidak. Okey, itu adalah langkah-langkah macam mana kita nak menilai. Okey, seterusnya ini adalah contoh borang penilaian reka bentuk makanan. Kita ada 3 bahagian penting. Kita ada 3 bahagian penting, iaitu yang pertama adalah dari segi perkembangan idea. Perkembangan idea kita akan tengok 3 kan, inovasi, kreativiti dan juga keaslian reka bentuk. Itu adalah bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang kedua kita akan tengok keupayaan penghasilan. Adakah awak menggunakan bahan alatan yang betul, teknik pembuatan awak tu betul ataupun tidak. Contoh dekat sini, kalau awak menggunakan secara betul, kita tandalah pada bahagian 3 ni kan, pencapaian yang ketiga ni iaitu baik. Kalau lemah, kita tandakan pada lemah. Okey. Seterusnya, bahagian yang ketiga adalah penilaian reka bentuk. Penilaian reka bentuk ni lah kita akan tengok dari segi fungsinya, estetika, ergonomi, keselamatan dan juga nilai komersial. Okey, itu adalah borang penilaian untuk kita nak nilai reka bentuk makanan kita. Jadi, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.